Rakyat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Urustia Penerangan Darul Iman kerana menjemput saya di dalam program yang pada saya topiknya agak provokatif sebenarnya. Walau macam mana pun saya duk fikir bagus juga untuk hadir, walaupun dalam situasi sekarang sebenarnya saya tidak berselera pun untuk bercakap tentang masalah politik di dalam negara. Saya lebih suka sebenarnya kita bercakap tentang kebajikan rakyat, sebab ini bukan masanya untuk kita berpolitik hakikatnya. Tapi realiti yang ada pada hari ini, kita dihadapkan dengan satu suasana politik yang memerlukan ada perbicaraan untuk rakyat memikirkan bersama berhubung dengan situasi di dalam negara. Saya nak memperkenalkan diri macam mana. Saya kali pertama jumpa Cik Rahim dalam setahun saya rasa selepas nama Cik Rahim mula dikenali. Saya ingat orangnya macam mana, tapi saya tak sangka seorang pemuda yang begitu energetik sekali. Dan saya pun sebenarnya rasa sangat berterima kasih kerana ruang diberi untuk seorang profesional muda daripada Terengganu yang sungguh menunjukkan daya analitik yang tinggi yang boleh diketengahkan. Ia sebenarnya sedikit sebanyak mengingatkan saya kepada zaman muda saya. Saya sebaik saja menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya pun seorang yang saya rasa mempunyai karakter yang sama ketika itu, suka menganalisa, suka melihat, memerhati tentang perkembangan politik dan ekonomi di dalam negara kita, sehingga menyebabkan walaupun berada di bidang profesional, saya mengambil alih syarikat kejuruteraan perkapalan di Terengganu melalui proses penswastaan yang dipanggil management buyout, dan terlibat dalam industri pertahanan ketika itu di dalam membekalkan produk-produk pertahanan kepada kerajaan Malaysia, antara lain sehinggalah melibatkan pembinaan kapal-kapal, bot-bot untuk anggota keselamatan, misalnya polis, tentera laut, sehinggalah penubuhan APMM dan sebagainya, melibatkan urusan yang melibatkan tahap yang agak tinggilah di dalam kerajaan Malaysia, sehinggalah saya dilantik menjadi antara kumpulan pertama Majlis Pertahanan Malaysia sebagai ahli Majlis Pertahanan Malaysia, dan menduduki di dalam beberapa kluster work group CWG di MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan juga industri ketika itulah. Jadi saya pernah dulu bersama dengan rakan-rakan, kita bukan ahli politik sangat sebenarnya. Kita lebih kepada mereka yang peka dan merasa prihatin, yang membawa kepada penubuhan apa yang dipanggil sebagai pergerakan profesional muda ketika itu. Saya jadi pengasas bersama kawan-kawan, dan sehinggalah mungkin saya agak vokal kot, sehingga dianggap sebagai pembangkang. Terlalu dianggap pembangkang, akhirnya jadi pembangkang sungguh. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah letak ke saya pada jalan perjuangan yang saya anggap memberi ketenangan kepada jiwa saya, membolehkan saya berbakti kepada rakyat, kepada orang ramai, dan saya bertanding pun atas amanah yang telah diberikan oleh Parti Islam Malaysia. Maknanya sama ada saya bertanding, mewakili parti dan sebagainya, bukan keputusan saya. Ia adalah satu perkara yang diamanahkan kepada saya, yang saya sedar adalah satu tanggungjawab yang besar untuk saya melaksanakannya. Dan alhamdulillah di kesempatan pertama menjadi ahli parlimen di Kuala Terengganu ini, bertukar pula kerajaan di peringkat persekutuan. Saya diletakkan di MOSTI, satu kementerian yang tidak pernah saya terfikir kalau saya terpilih pun untuk memegang jawatan akan duduk di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ia tidak menjadi masalah kepada saya sebenarnya, sebab saya berasal daripada zaman persekolahan di Sekolah Sains Sultan Mahmud, memang daripada aliran sains. Malah
di Universiti Kebangsaan Malaysia. 2 tahun pertama saya berada di Fakulti Sains Hayat. Jadi di MOSTI ini terlibat di dalam biotek dan sebagainya. Jadi ini tidak menjadi masalah kepada saya. Kebetulan pula ramai kawan-kawan zaman universiti ini bergiat di dalam ini dan masing-masing menjadi antara tenaga-tenaga pakar di dalam negara. Kawan-kawan dulu. Terima kasih. Sebenarnya seperti mana kita ketahui, isu pandemik COVID-19 ini adalah isu yang melanda seluruh dunia. Saya tengok data terakhir hampir 4 juta. Dah lebih 4 juta. Dah lebih 4 juta dijangkiti dan melibatkan kematian sehingga lebih 300,000. Lebih 300,000. Dan kebanyakan negara di seluruh dunia mengambil langkah memperkenalkan lockdown, ada yang perintah darurat, ada perintah kawalan pergerakan dan sebagainya. Dan kita di Malaysia sekarang ni kita telah melalui apa yang disebut sebagai fasa perintah kawalan pergerakan bersyarat. Jadi di dalam tempoh semua langkah-langkah kawalan pergerakan ini, semua rakyat terpaksa berada di rumah seperti mana disebut tadi. Dan kita faham sebahagian besar daripada rakyat kita bukanlah orang yang berpendapatan tinggi, B40, yang berkeluarga kecil, berkeluarga besar, dan sebahagian besar bukan mempunyai rumah yang besar pun. Sebahagian kalau di Kuala Lumpur, bandar ibu kota terutamanya, menduduki rumah pangsapuri, flat yang kecil, yang di dalam keadaan biasa pun mereka sentiasa rimas duduk dalam rumah, terpaksa keluar malam dan sebagainya, menjadi satu budaya hidup. Tiba-tiba semua diletak di dalam rumah, duduk dalam rumah, tengok anak, krem dan sebagainya. Memang berlaku tekanan emosi dan psikologi yang cukup tinggi. Dan malah ada laporan daripada WHO, Pertubuhan Bangsa Bersatu, World Health Organization, bahawa disebabkan oleh PKP ini menyumbang kepada antara lain peningkatan di dalam apa yang disebut keganasan rumah tangga. Kita alhamdulillah di Malaysia melalui beberapa langkah yang telah diambil di dalam tempoh PKP, antara lain termasuklah mengekang pengedaran, pengeluaran produk berkait dengan alkohol misalnya. Walaupun berlaku pertambahan di dalam keganasan rumah tangga, tetapi ia berada di dalam keadaan yang terkawal. Dan di pihak baru ni saya ada pergi ke Hospital Kuala Terengganu meninjau beberapa perkara berhubung dengan masalah ini, dan dah ada SOP tersendiri bagi membantu rakyat menangani isu tekanan emosi ini. Dan saya dan sahabat-sahabat kita di dalam kerajaan, di semua kementerian telah diarahkan daripada semasa ke semasa oleh Perdana Menteri sendiri, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, supaya semua kementerian memainkan peranan, melakukan apa saja bagi membolehkan rakyat menghadapi situasi ini dengan sebaik mungkin. Dan kalau kita dapat perhatikan yang dibentangkan sebelum ni, saya ingat yang dibentang melalui apa yang disebut sebagai pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat sebenarnya. Ini adalah pakej ekonomi yang dirangka, yang mengambil kira kepentingan semua. Mengambil kira kepentingan semua. Malah saya terbaca di dalam satu analisa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang terbaru, antara lain menyatakan sebanyak 98.7%, 96.8% rakyat telah pun menerima manfaat daripada pakej bantuan ekonomi perhatian rakyat ini. Alhamdulillah. Jadi itu antara apa yang saya boleh sebutlah berhubung dengan pelbagai. Dan saya ingin menambah sikit betapa kerajaan Perikatan Nasional yang ada sekarang ini, saya rasa semua rakyat pun perasan bahawa kita sangat responsif. Kita sangat bertindak balas terhadap apa sahaja saranan, kemahuan rakyat. Kita sentiasa terbuka. Jadi sehingga di Kuala Terengganu misalnya, ada beberapa insiden yang mana saya sentiasa sebagai wakil rakyat, kita disampaikan pandangan-pandangan Persatuan Peniaga,
termasuk golongan ibu tunggal yang membuat pinjaman tekun dan sebagainya, yang memberikan saranan-saranan spesifik yang minta disampaikan kepada kerajaan persekutuan. Jadi tanggungjawab saya menyampaikan. Kadang-kadang saya sendiri tidak sangka bahawa begitu responsifnya kerajaan. Di dalam tempoh beberapa hari, rasanya baru saja kita sampaikan, tak lama kemudian tiba-tiba Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri muncul di televisyen mengumumkan exactly seperti mana yang diminta oleh rakyat. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini betul-betul kerajaan yang mengambil cakna tentang keperluan rakyat. Seperti dimaklumkan tadilah, apabila kerajaan terpaksa mengambil langkah kawalan pergerakan ini, ekonomi negara secara umumnya terhenti. Kilang tidak berjalan, perniagaan besar, perniagaan kecil, semua tidak berjalan. Kereta-kereta tidak bergerak di atas jalanan, kapal terbang tidak terbang, feri tidak bergerak dan sebagainya. Saya tertarik dengan apa yang telah disebut tadi oleh saudara kita, saudara Rahim tadi, berhubung dengan bagaimana kerajaan menangani situasi ini, yang mana kerajaan yang ada pada hari ini, kalau nak dikatakan tidak mendapat mandat rakyat, semua wakil rakyat ini adalah mereka yang memperoleh mandat rakyat. Saya jadi wakil rakyat ni, saya dipilih oleh rakyat. Yang menang pada PRU. Yang menang pada PRU yang lalu. Kita bentuk kerajaan pun kerajaan yang terdiri daripada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Apa yang rakyat mahu pada masa pilihan raya yang lalu? Rakyat mahu harga minyak, kan pada waktu tu dijanjikan harga minyak RM50. Gagal dilaksanakan oleh Pakatan Harapan. Tapi pada hari ini di bawah Perikatan Nasional, rakyat pergilah stesen minyak mana-mana pun RM1.25. Kan? Dan begitu jugalah rakyat mahu supaya di dalam tempoh dengan pertukaran kerajaan di masa yang lalu, harapan rakyat ketika itu nak melihat ekonomi menjadi lebih baik, kurang buat pinjaman dan sebagainya. Tetapi di bawah kerajaan Pakatan Harapan, kita lihat makin kencang dari segi membuat pinjaman. Tak cukup daripada China, kemudian bond samurai lagi dan sebagainya. Dan kemudian rakyat mahu antara lain supaya langkah-langkah yang benar-benar mengambil kira kesusahan rakyat. Rakyat tidak dapat melihat semua ini di bawah Pakatan Harapan. Tiba-tiba di bawah kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini, di dalam tempoh yang singkat saja, bukan 22 bulan. Saya rasa baru tak sampai 2 bulan, 2 bulan lebih sikit. 2 bulan lebih sikit, kita telah menunjukkan bahawa sebenarnya Malaysia mampu untuk mempunyai sebuah kerajaan yang betul-betul menjaga kebajikan rakyat. Ketika rakyat dinyatakan bahawa seolah wah ekonomi negara kita dalam keadaan yang teruk. Ingat satu ketika dulu ekonomi kita teruk dengan pelbagai mesej-mesej isyarat yang diberikan oleh Menteri Kewangannya dan pelbagai lagi, menyebabkan hilangnya keyakinan pasaran terhadap ekonomi Malaysia ketika itu. Kejatuhan mata wang menjadi lebih teruk di bawah Pakatan Harapan. Tiba-tiba di dalam tempoh yang singkat di bawah tadbiran Perikatan Nasional, nampak ada sinar baru. Lebih banyak kata orang mesej yang positif tentang keadaan di dalam negara kita. Apabila kita bercakap tentang masalah PKP tadi, di dalam keadaan ekonomi negara kita terhenti disebabkan oleh COVID-19 ini, sudah tentulah untuk kita bercakap tentang mau tiba-tiba melonjak ekonomi kita terus menjadi bombastik, jadi itu adalah kata orang bukan masanya lagi. Sekarang fasa PKPB adalah bertujuan untuk kita kick start balik ekonomi kita. Sebab pada ketika kita melakukan PKP, di mana semua industri tak berjalan, semua ni tak berjalan dan sebagainya, kita kehilangan hasil sebanyak di dalam antara 2 bilion hingga 2,5 bilion setiap hari. Jadi apa pun kerajaan perlu pastikan supaya
kita boleh gerakkan balik ekonomi kita dengan secepat mungkin. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh melakukannya secara serta-merta. Mesti ada prosesnya supaya dalam masa yang sama kita berdepan dengan COVID-19, dalam masa yang sama kita hidupkan balik ekonomi kita. LRT mula berjalan, kapal terbang mula bergerak balik, kereta mula bergerak balik. RM1.25, tapi kereta tak berjalan di atas jalan. Tukang stesen minyak tak boleh jual minyak juga. Sia-sia je. Jadi apa ni, sekarang ni situasi sudah berubah. Dalam masa yang sama, dalam keadaan yang terkawal, insya-Allah kerajaan mempunyai keutamaan-keutamaan yang disusun oleh mereka yang pakar, yang setakat ini kita dapat lihat kesannya satu persatu. Kesannya bahawa negara kita sedang menangani situasi ekonomi, dan dalam masa yang sama situasi membabitkan keselamatan nyawa rakyat dengan cara yang baik. Satu yang saya boleh sebut yang terselah dari segi kejayaan kita adalah apabila beberapa hari yang lalu keluar laporan penyelidikan di peringkat antarabangsa yang membabitkan 105 buah negara, bagaimana didapati bahawa Malaysia menduduki tempat keempat dari segi rakyat sangat berpuas hati dengan bagaimana cara negara kita menangani COVID-19 ini. Jadi bukan senang mahu mencapai tangga keempat daripada 105. Jadi kita dianggap sebagai negara yang berjaya, dan malah kami di MOSTI juga sebenarnya sentiasa menerima panggilan-panggilan. Baru-baru ni ada sidang televideo membabitkan berapa ratus, saya tak ingat berapa ratus buah negara yang dianjurkan oleh UNESCO, yang antara lain Malaysia berkongsi pengalaman kita bagaimana kita berjaya menangani COVID-19 ini dengan baik. Saya kadang-kadang tak faham lah bila kita dapat melaksanakan dengan baik. Macam sewaktu kita melaksanakan PKP, ada pihak tertentu mendesak kita, mengapa buat PKP, ini menyebabkan kesusahan kepada rakyat dan sebagainya. Bila kita nak perkenalkan PKP bersyarat, mereka pula bising. Jadi ini adalah satu perkara yang kepada saya, yang pentingnya adalah kesejahteraan rakyat. COVID-19 ini sebenarnya telah memberi kesan kepada bukan saja sidang parlimen di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Perkara yang sama berlaku, disingkatkan seboleh mungkin. Kerana sidang parlimen bukan melibatkan seorang ataupun dua orang ataupun 20 orang. Kita ada 220 orang ahli parlimen yang datang daripada seluruh negara. Ada yang datang daripada zon merah, ada yang datang daripada seluruh negara. Dan mereka tidak datang berseorangan. Pegawai-pegawai pun datang sama. Jadi semua 220 orang ahli parlimen ini akan ditempatkan di dalam satu dewan tertutup. 220 orang. Dan kemudian tambah lagi dengan pegawai-pegawai parlimen, tambah lagi dengan yang dipertua, tambah lagi dengan pembantu-pembantu. Jadi ini sebenarnya satu mass punya gathering yang agak besar sebenarnya, yang sangat berisiko, khususnya di dalam situasi COVID-19 ini. Maka kerana itulah proses di dalam membolehkan sidang parlimen ini dilaksanakan adalah sesuatu yang dibincang, yang diperdebatkan dengan cukup teliti. Tak salah saya dimaklumkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri berkait dengan parlimen, yang berhormat Datuk Taqiyuddin. Dia kata begitu sekali pelbagai pandangan diambil untuk membolehkan sidang parlimen ini dapat dilaksanakan supaya kita dapat memenuhi kehendak perlembagaan negara kita. Dan kalau saya boleh beri gambaran, parlimen yang bersidang ni pun dia tak akan sama seperti parlimen yang biasa. Dari segi sitting arrangement dia, susunan, tak boleh macam saya sebelum ni, saya duduk sebelah saya ada YB daripada Setiu, sebelah ini ada YB daripada Kemaman ketika itu, masa kita pembangkang lah. Sekarang ni yang duduk di sebelah pembangkang orang lain lah kan. Jadi susunan kursi dah berubah. Jadi meja yang ada pun tidak mencukupi. Malah sebahagian daripada ahli parlimen mungkin terpaksa duduk di ruang pengunjung dan sebagainya. Jadi suasana itu sebenarnya sangat tidak memberi manfaat kepada even kepada ahli parlimen pembangkang pun, kalau mereka nak nak berbahas dari segi suasana macam tu. Jadi saya rasa
amat pentinglah dipahami mengapa langkah berkait dengan sidang parlimen ini dibuat satu hari. Malah di negeri-negeri, termasuk di negeri pembangkang pun, PH pun buat 1 jam saja. Buat 1 jam je kan. Takut juga. Sama saja. Jadi situasinya sebab memikirkan tentang keselamatan. Dan kita bercakap tentang sekumpulan pemimpin kepada rakyat, wakil-wakil rakyat. Adakah kita tidak mahu menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat Malaysia dalam keadaan kita menyuruh rakyat supaya menjaga social distance, tidak boleh berkumpul beramai-ramai, tiba-tiba kita wakil rakyat kita tunjuk kita boleh? Tak boleh. Ini cakap tak serupa bikin. Maka kerana itu kita kena tunjuk kita lebih-lebih lagi menjaga. Kita pun tak mahu nanti ada kluster parlimen pula berkait dengan COVID-19 ni kan. Dan saya tertarik satu lagi berkait dengan parlimen. Parlimen adalah tempat yang mulia, tempat untuk kita membincangkan tentang kepentingan rakyat. Kalau ada usul yang sangat penting pun, mestilah demi kepentingan rakyat, bukannya demi kepentingan yang lain. Soalan yang timbul di sini, usul undi tidak percaya ini untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan yang lain? Itu soalan yang besar yang perlu dijawab. Jadi tadi disebut, sekarang ni kita ada kerajaan yang lebih prihatin. Situasi yang ada pada hari ini lebih baik. Sentimen rakyat di akar umbi jelas bahawa rakyat sangat gembira dengan keadaan yang ada sekarang. Tiba-tiba mahu dibuat satu usul yang sekiranya ditangani dengan cara yang salah, boleh mengundang risiko ketidakstabilan politik yang akan menyebabkan berlaku diversion dari segi penumpuan kepada usaha menangani masalah COVID-19 yang sangat bahaya ini. Siapa nak bertanggungjawab kalau tiba-tiba keadaan berlaku di luar kawalan? Yang kedua, sekiranya betul lah mahu berlaku, which is pada saya quite unlikely. Sebab dari segi majoriti, saya nak maklumlah dari segi majoriti yang kita miliki berbanding pada ketika kita mengangkat Supah hari itu, kita dah jadi kerajaan. Ramai yang sudah mula yakin dengan keadaan kestabilan yang diwujudkan di dalam Perikatan Nasional. Insya-Allah kita mempunyai bilangan yang tak perlu pun usul undi tidak percaya. Ada banyak lagi undian yang perlu dibuat semasa sidang parlimen itu, bajet lah dan sebagainya. Ikut situ pun mereka boleh mengundi pun, akan dipanggil mengundi. Jadi tak perlu pun. Jadi ini boleh ditunjuk nanti dari segi angkanya. Jadi worst case scenario, katakan dapatlah Tun Mahathir, katanya Yang Berhormat Langkawi mahu jadi Perdana Menteri. Adakah ini akan mewujudkan kestabilan? Adakah ini akan mewujudkan kestabilan? Apa jaminan misalnya pertelagahan politik yang pernah berlaku sebelum ini, dia tidak ditekan lagi untuk menyerahkan kuasa pula kepada Port Dickson dan sebagainya. Jadi suasana tidak meyakinkan. Suasana menunjukkan bahawa ini bukan untuk kepentingan negara. Suasana yang ada menunjukkan usul ini bukan untuk kepentingan rakyat. Ini usul untuk memuaskan kehendak pihak-pihak tertentu yang gagal memahami kepentingan keadaan negara yang ada pada hari ini. Sungguh tidak bertanggungjawab pada saya usul ini. Selepas pilihan raya umum yang ke-14 lalu, terbentuk Kerajaan Pakatan Harapan. Dan kita mengiktiraf Kerajaan Pakatan Harapan. Dan bukan saja itu, kita pastikan supaya mereka dapat bergerak dengan baik di dalam keadaan di mana pergolakan dalaman di dalam Pakatan Harapan begitu teruk sekali. Kita cuba bantu untuk memperkukuhkan Kerajaan Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Tun Mahathir pada waktu itu, dengan mengusulkan, sampai kita pula yang mengusulkan supaya mengusulkan kepercayaan kepada Tun Mahathir pada waktu itu untuk menjadi Perdana Menteri. Sehinggalah Tun sendiri di dalam keadaan benda yang berlaku itu, beliau sendiri yang meletak jawatan. Bukan datang daripada Perikatan Nasional, bukan datang daripada PAS, bukan datang daripada
UMNO, bukan datang daripada siapa-siapa. Kerajaan yang ada Pakatan Harapan sebelum ini terbubar dikarenakan oleh bukannya usul undi tak percaya pun di dalam parlimen, terbubar kerana tindakan yang diambil oleh Tun sendiri. Kemudian tiba-tiba barangkali mungkin kerana Tun telah hilang keyakinan dari segi kondak untuk terus meneruskan kerajaan Pakatan Harapan. Ada kegagalan-kegagalan tertentu. Tetapi apabila ditubuhkan kerajaan yang baru, hasil daripada budi bicara yang telah dilaksanakan dengan begitu berhemah sekali oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, sehingga membolehkan kerajaan yang baru terbentuk, dan dapat didapati bahawa kerajaan yang baru ini telah berjaya berjalan dengan jayanya, melakukan pembaikan, melakukan kebajikan. Saya ingat pada hari pertama ketika perjumpaan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan macam kami dengan timbalan menteri berjumpa, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menghuraikan satu persatu tentang proses bagaimana pembentukan kabinet, yang antara lain mengambil kira semua keprihatinan yang pernah disebutkan oleh Tun. Maka kerana itu kita dapati proses-proses yang diambil, pemilihan menteri dan sebagainya, sangat melibatkan penapisan oleh pihak SPRM. Mana-mana yang ada kes di mahkamah, misalnya kita tengok Datuk Seri Najib sendiri menawarkan supaya tidak diletakkan. Beliau mahu diri beliau dibersihkan di mahkamah. Begitu juga Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, memberitahu beliau tak mahu kes digugurkan, beliau mahu ke mahkamah, beliau mahu dibersihkan di mahkamah, beliau menolak daripada sebarang pencalonan. Maka kerana itu, kabinet yang ada pada hari ini adalah kabinet yang dianggap tidak mempunyai masalah. Yang dikhawatiri oleh Tun selama ini, Tun bagi alasan takut mereka yang pernah terlibat dengan kleptokrasi dipilih dan sebagainya. Jadi kabinet yang ada sekarang ini memenuhi apa yang diharapkan oleh Tun pun. Jadi maka kerana itulah saya fikir keadaan yang berlaku, kerajaan yang berada sekarang ini, even Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pun berterus terang beritahu, beliau sendiri pun pada asalnya tidak menyangkakan kita mau bagi sokongan pada Tun ketika itu, tetapi dikeranakan oleh Tun sendiri, maka takdir Allah Ta'ala menjadikan beliau Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin, dan takdir Allah Subhanahu Taala juga telah mencelikkan mata seluruh rakyat bahawa beliau sebenarnya lebih berwibawa untuk memimpin negara kita menjadi negara yang lebih baik, kerajaan yang lebih prihatin kepada rakyat, rakyat gembira, dan rakyat dapat menggambarkan di masa akan datang insya-Allah lebih banyak berita baik untuk negara kita menjadi sebuah negara yang maju, negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Taala, sejahtera untuk semua rakyat. Bantuan-bantuan yang diedar, semua rakyat beritahu. Orang PAN pun dapat, orang PH pun dapat. Jadi kita bukan negara yang politik. Pesanan yang telah diberi oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam perjumpaan itu sampai sekarang melekat di fikiran saya. Tan Sri kata apa? Kita tak sah berpolitik. Rakyat keutamaan kita. Buang politik, turun ke bawah, sing-sing lengang. Itu yang dipesan oleh Tan Sri, yang sampai sekarang saya tak boleh lupa. Dan kerana itulah saya tengok diterjemahkan di dalam bentuk gerak kerja ahli-ahli parlimen kita. Mana ada kita bercakap politik? Kita tak bercakap politik. Kita buat kerja, kita bagi bantuan. Ada peruntukan, kita bagi bantuan. Tak cukup peruntukan, keluar duit sendiri pun ada. Jadi itulah yang saya nak sampaikan. Jadi terima kasih sekali lagi.